Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam mata pelajaran Sains Komputer tingkatan 4 dan 5, pengenalan ZAMP, cara pemasangan dan cara guna secara asas. Apakah itu ZAMP? ZAMP adalah pakej timbunan penyelesaian pelayan web sumber terbuka dan bebas sumber terbuka yang dikembangkan oleh Apache Friend yang terdiri terutamanya dari pelayan HTTP Apache, pengkalan data MariaDB, jurubahasa untuk skrip yang ditulis dalam bahasa pengaturcaraan PHP dan Perl. Oleh kerana kebanyakan penyebaran pelayan web sebenarnya menggunakan komponen yang sama dengan ZAMP, ini memungkinkan peralihan daripada pelayan ujian tempatan kepada pelayan langsung, local punya server kepada pelayan langsung. Kemudahan penggunaan ZAMP bermaksud tumpukan WAMP dan LAMP dapat dipasang dengan cepat dan mudah pada sistem operasi oleh pembangun, oleh developer, dengan kelebihan yang terdapat pada aplikasi tambahan seperti WordPress, Joomla, dan juga boleh dipasang dengan mudah menggunakan Bitnami. Kita lihat langkah-langkah untuk kita installkan atau pasangkan laman ZAMP ini. First kali kita buka web browser. Typekan di web browser anda http ataupun di address bar anda http www.apachefriend.org untuk download ZAMP. Pilih versi yang terkini mengikut sistem operasi anda. Di sini tab address anda. Anda akan dapat seperti ini. Kemudian setelah kita masuk, kita akan dapat lihat paparan seperti ini. Kita dapat lihat dan pilih. Anda boleh pilih di bawah ini mengikut OS anda ataupun sistem operasi anda. Mengikut sistem operasi yang anda gunakan. Setelah anda downloadkannya, kemudian anda runkan ia. Download. Selepas anda download di sini di bar status anda akan lihat status download. Setelah dia download, akan dapat paparan seperti ini, ZAMP window .exe. Kemudian anda klikkan kanan dan open dia seperti ini. Anda openkan seperti ini. Kemudian dia akan terus membuat setup. Di sini dia ada paparan untuk setup. Anda tekan klik next saja di bawah. Klik next. Kemudian kita akan ke paparan seperti ini. Paparan seperti ini, paparan setup dia. Kita akan memilih komponen yang kita akan pasangkan pada ZAMP kita. Hanya pilih yang bertanda saja untuk projek untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Contoh seperti ini, server Apache MySQL. Program language tandakan PHP. Kemudian program language satu lagi tandakan PHP-MyAdmin. Anda tekan next. Kemudian di sini adalah installation folder di mana kita nak installkan folder kita. Untuk installkan folder kita, sebaik-baiknya kita letak di C supaya kita senang untuk menggunakan ZAMP ini. Klik next. Selepas anda klik next, anda akan dibawa ke paparan bahasa atau language. Di sini anda pilih bahasa yang sesuai dengan anda. Selalunya kita menggunakan bahasa Inggeris. Klik next. Anda akan dibawa ke Bitnami for ZAMP. di sini kita unklikkan learn more about Bitnami for ZAMP. Kita untikkan dia. Kemudian kita tekan next. Kemudian dia akan membawa kita ke setup ready to install. Paparan ready to install. Setup is now ready to begin installation ZAMP on your computer. Kemudian kita klik next untuk kita teruskan. Kemudian dia akan tunjukkan paparan user interface yang ini. Welcome to ZAMP. ZAMP is easy to install Apache distribution containing MySQL, PHP dan Perl. Pemasangan sedang dilaksanakan. Di sini kita boleh nampak belum ada apa-apa lagi dalam installationnya. Kemudian selepas tamat pemasangan, sebelum pemasangan habis, kita akan ada, jika ada terdapat alert. Jika terdapat alert, jika ada alert sebegini, benarkan aksesnya. Alert untuk Windows Defender Firewall block some features. Kita allow access je untuk kita teruskan. Kemudian setelah dia tamat install, dia akan paparkan seperti ini. Completing ZAMP setup wizard. Adakah kita nak letak di control panel? Kemudian kita klik finish.
pemasangan kita telah selesai. Okey, pemasangan telah selesai. Kita akan dapat seperti ini. Okey, paparan seperti ini akan didapati. Setelah kita dapat paparan seperti ini, okey, kita boleh aktifkan Apache dan MySQL. Kita aktifkan di sini, kita tekan start, okey, untuk Apache dan untuk MySQL. Okey, kita akan teruskan di dalam slide yang seterusnya. Kita akan buat video untuk live XAMPP ini. Okey, sekarang kita telah tiba di kita punya web browser. Kita typekan di sini, http localhost, okey, /dashboard, okey, kemudian slash. Kita runkan, dia akan sampai ke, okey, dia akan sampai ke paparan seperti ini. Kemudian kita akan lihat my php admin. Okey, anda boleh lihat di sini di tab ini my php admin, klikkan dia sekali. Okey, kita dah masuk ke dalam my php admin. Okey, di sini apa yang penting adalah, okey, kita boleh lihat database kita. Okey, sepatutnya kalau belum kita buat apa-apa, database kita sebagai kosong. Okey, kita punya tempat untuk kita runkan SQL. Okey, bahasa SQL akan ditulis di sini. Okey, ini adalah contoh database yang saya telah buat. Okey, kita boleh lihat, okey, database simpan dan sebagainya. Kita akan buat pengkalan data kita yang pertama. Okey, kita akan buat pengkalan data kita yang pertama. Okey, di sini di tab database ini, okey, di tab database ini anda boleh lihat tab database ini anda createkan satu, okey, contoh satu pengkalan data. Okey, kita buat satu pengkalan data murid. Okey, ini kita setkan sebagai question. Okey, kita createkan satu pengkalan data murid. Kita boleh lihat di sini sudah ada pengkalan data murid yang belum ada apa-apa table. Okey, untuk membuat table, okey, kita boleh gunakan MySQL untuk buat table. Okey, kita akan buat table menggunakan SQL ini. Okey, seterusnya kita akan tekan go. Okey, go di sini. Jika table kita berjaya, kita akan dapat lihat. Okey, di sini table kita berjaya. Kita dapat lihat table kita berjaya dihasilkan. Okey, create table ID murid. Okey, table ini berjaya dilakukan dan kita boleh lihat table murid sudah ada di sini. Okey, table murid sudah ada di sini dalam database murid. Okey, pengkalan data murid. Okey, ini contoh untuk kita buat secara asas, contoh untuk buat table di dalam PHP My Admin. Ini cara kita nak buat table tadi. Okey, sampai di sini saja untuk kita buat table dan penggunaan XAMPP. Okey, ini adalah contoh bagaimana, okey, kita punya data type. Okey, dilihat di sini data type sebagai integer. Okey, key kita tadi kita dah setkan kunci primer kita untuk ID murid. Okey, kita boleh ubah dan dropkan. Drop ni seperti kita deletekan kita punya attribute. Okey, contoh attribute plus, kita nak deletekan attribute plus. Okey, kita drop saja. Okey, tekan drop, confirm. Dan kita hanya ada sekarang dua attribute, iaitu ID murid dan nama dalam table, okey, yang kita bina tadi. Okey, sampai di sini saja untuk My PHP Admin. Okey, penerangan asas cara penggunaannya. Okey, nanti dalam video yang seterusnya mungkin kita akan explore lebih lagi. Okey, terima kasih semua atas masa anda. Sila like, share dan subscribe kepada channel ini untuk video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.